Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Sirih berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang kumbang mencari makan, terbang seiring di kali. Selamat menonton saya ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, saya pelajar daripada College Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim yang dikenali sebagai QUICSI. Nama saya Nur Ashikin Iliana binti Mat Zainuddin. Nombor kad matrik saya KAD 230807045 di College Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim atau lebih dikenali sebagai QUICSI. Saya seorang pelajar yang menyambung pengajian tinggi dalam pendidikan awal kanak-kanak dan saya juga merupakan pelajar semester kedua. Okey, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu pembentangan bagi subjek pelajaran pengurusan dan pengasuhan awal kanak-kanak. Tajuk kita pada hari ini ialah aktiviti rutin sebagai seorang pengasuh. Kawan-kawan semua tahu tak rutin harian tu apa? Kalau kawan-kawan semua tak tahu, saya bagi tahu tentang rutin harian. Yang pertama, saya akan kongsikan pengenalan tentang rutin harian. Kalau kawan-kawan semua nak tahu tentang rutin harian dan banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan rutin harian, kawan-kawan semua kena tengok video ni sampai habis tau. Kalau kawan-kawan semua dah bersedia, jom kita mulakan. Rutin harian ni sangat penting dalam kehidupan kanak-kanak kerana otak mereka memerlukan penglibatan yang berterusan secara positif melalui persekitaran. Persekitaran tu dari aspek perumahan, sekolah, ibu bapa, kawan-kawan dan sebagainya. Persekitaran juga sangat penting bagi kanak-kanak kerana ia merupakan satu rangsangan bagi perkembangan kanak-kanak. Melalui rutin harian juga, kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran mereka apabila melakukan aktiviti di kawasan persekolahan ataupun rumah. Setiap perkembangan kanak-kanak yang kita nampak melalui rutin harian, kita akan catat dalam buku panduan rutin harian sebagai rujukan untuk kita tunjuk pada ibu bapa. Dengan adanya rutin harian, kanak-kanak akan menjadi seorang yang berdisiplin dan seorang yang berdikari. Kanak-kanak ni sangat memerlukan pengasuhan, pemupukan dan tindak balas persekitaran. Tiga perkara tadi sangat penting untuk perkembangan dan pembesaran kanak-kanak yang sangat baik. Maksud pengasuhan ialah proses membentuk, mendidik, memberi pengetahuan dan menjadi role model yang baik kepada bayi dan kanak-kanak. Maksud pemupukan pula, cara kita mendidik, cara kita bersosial dengan mereka dan apa yang mereka dapat daripada kita. Okey, saya nak terangkan tentang definisi rutin harian. Korang tahu tak definisi rutin harian tu apa? Rutin harian ni ianya merupakan aktiviti yang berlaku pada setiap hari dan setiap masa.
Rutin harian ni juga dapat dikelaskan mengikut hari dan waktu. Apabila rutin harian ni kita dah susun ikut hari dan waktu bila kita nak buat satu benda tu, ia akan jadi jadual aktiviti. Rutin harian dan jadual aktiviti ni diambil kira sebagai satu keperluan perkembangan kanak-kanak. Ianya juga dapat membantu melancarkan perjalanan kelas dalam masa yang sama, dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menggembirakan. Seterusnya, saya akan tunjukkan satu jadual perancangan aktiviti harian bayi dan kanak-kanak. Peringkat usia yang saya pilih ialah daripada 0 bulan hingga 4 tahun. Okey, korang dah tengok kan jadual saya? Okey, sekarang ni saya nak terangkan tentang pelaksanaan secara terperinci aktiviti rutin harian. Okey, seawal pukul 6 sampai pukul 7 itu ialah waktu untuk menyambut kanak-kanak dan bayi. Seterusnya 7 hingga 8 circle time dan sarapan pagi. Circle time ni ianya merupakan satu permainan yang melibatkan perkembangan bahasa, fizikal dan emosi. Contoh macam circle time ni kita main waktu pagi-pagi untuk bagi diorang semangat untuk diorang buat aktiviti seterusnya. Circle time ni mainan yang selalu diorang buat contoh macam tanya khabar. Selain daripada tanya khabar diorang, biasanya guru-guru ni akan bagi flashcard and then dia akan tanya ini bentuk apa. Dan macam circle time ni umpama kita macam berkomunikasi dengan kanak-kanak melalui peralatan. Seterusnya jam 8 hingga 9 pagi. Untuk waktu 8 hingga 9 pagi ini ada 2 aktiviti yang akan dilakukan tapi berlainan hari. Untuk hari Ahad, aktiviti yang akan dilakukan ialah mendengar cerita. Hari Isnin, pergerakan badan. Hari Selasa, mendengar cerita. Hari Rabu, pergerakan badan. Khamis, mendengar cerita. Jumaat, pergerakan badan dan Sabtu, mendengar cerita. Mendengar cerita ni ialah kita memperdengarkan cerita-cerita teladan dan kisah-kisah Nabi kepada bayi dan kanak-kanak. Perkara ni boleh meningkatkan lagi perkembangan bahasa kanak-kanak. Pergerakan badan pula melakukan pergerakan badan mengikut irama lagu dan menggerakkan motor kasar dan motor halus. Selain daripada menari, kita boleh juga bagi kanak-kanak buat kraft tangan yang boleh gerakkan motor halus, motor kasar. Masuk motor halus tu umpama macam menganyam, menjahit. Motor halus tu dia menggunakan jari jemari. Motor kasar pula contoh macam kita menghayun, menyapu. Motor kasar ni melibatkan anggota-anggota badan yang membuat pergerakan yang besar. Untuk jam 9 pagi hingga 10 pagi ialah waktu untuk mandi dan tukar baju. Pada jam pukul 10 pagi hingga 11 waktu makanan sampingan dan minum susu. Makanan sampingan tu untuk kanak-kanak dan minum susu tu untuk bayi. Bukan untuk bayi saja, untuk kanak-kanak yang mesti minum susu. Pada waktu jam pukul 11 pagi hingga 1 pagi, waktu untuk kanak-kanak rehat dan tidur. Pada waktu 1 tengah hari hingga 2 petang, waktu mandi dan makan tengah hari. Jam 2 hingga 3, waktu untuk kanak-kanak dan bayi bermain blok atau permainan.
Bermain blok dan permainan ni dapat meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak. Selain itu dapat gerakkan juga motor-motor halus dan motor kasar kanak-kanak. Biasanya kanak-kanak ni dan bayi dia akan tertarik dengan permainan. So kalau kita bagi diorang permainan pun bukan setakat untuk diorang main saja. Perkara tu pun boleh meningkatkan juga perkembangan kanak-kanak. Jam 3 hingga 4 petang waktu untuk mereka rehat, makan petang dan minum susu. Pada jam 4 hingga 5 petang pula untuk diorang mandi, dan pukul 5 hingga pukul 6 petang waktu untuk diorang buat aktiviti bebas dan bersedia untuk pulang. Kanak-kanak akan belajar untuk menguruskan diri mereka pada waktu rehat, makan, waktu mandi dan waktu belajar yang lain. Pengurusan diri yang dapat diorang belajar contohnya macam cara diorang pakai stokin sendiri, makan sendiri, basuh pinggan, nak letak pinggan makan dekat mana, lepas makan nak buat apa, sebelum makan kena baca doa. Semua benda tu dikira pengurusan diri. Benda tu dapat disiplinkan kanak-kanak. So pengurusan diri tu sangat penting untuk kita ajar dekat kanak-kanak. Waktu diorang buat aktiviti ataupun diorang nak buat aktiviti bebas, diorang dapat belajar untuk berkomunikasi dan bersosial lah dengan kawan-kawan mereka yang lain. Sebab kanak-kanak ni bila waktu main, diorang memerlukan kawan. So dari situ diorang akan belajar untuk berkomunikasi dan bersosial. Seterusnya saya nak share kesan positif amalan rutin harian pada bayi dan kanak-kanak. Terdapat pelbagai kesan positif yang kita boleh nampak daripada diorang punya aktiviti rutin harian. Antaranya lah kanak-kanak pandai menguruskan diri, dia pandai berdikari, berdisiplin, dan kanak-kanak ni dapat membesar dengan baik. Apabila kanak-kanak ni didedahkan dengan rutin aktiviti yang baik dan teratur, perkembangan mereka akan jadi teratur, baik, dan diorang pun akan jadi yang positif lah macam yang kita nak. Selain itu, kanak-kanak ni akan jadi patuh dengan arahan yang kita bagi, sebab aktiviti rutin harian ni diumpama macam jadual. Jadual, apabila diorang selalu buat aktiviti ikut jadual, bila diorang macam terlambat ataupun diorang macam terlebih waktu untuk daripada waktu aktiviti tu, diorang akan jadi macam, oh dah terlebih ni. Benda tu akan buatkan mereka jadi macam remind yang diorang ni dah terlebih waktu apa semua. Benda tu dah jadi disiplin untuk kanak-kanak. So apabila kita suruh kanak-kanak buat satu perkara tu, dia akan patuh sebab benda tu dah ada dalam jadual mereka. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan ni, rutin harian sangat penting bagi kanak-kanak sebab ia merupakan aktiviti yang dapat tingkatkan kemahiran diorang. Contoh kemahiran tu macam saya sebut bagi awal-awal tadi. Lepas tu dapat meningkatkan lagi perkembangan kanak-kanak dari segi fizikal, bahasa, kognitif, sosial dan juga emosi. Okey, itu sahaja yang saya dapat sampaikan setakat ini. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersalah tutur bicara, jari jemari maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di masa lain bersua lagi.